Mulai sekarang kerana masa tu kita ada 4 rang undang-undang, saya kena hadkan masa ya. Kalau boleh dijimatkan lagi baik. Silakan Muhammad. Terima kasih Yang Di-Pertua. Saya membagikan pembahasan saya ini kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah umum, melibatkan beberapa soalan, dan bahagian kedua khusus membincangkan kementerian-kementerian dan peruntukan-peruntukan tertentu. Dua perkara yang umum, pertama ialah tentang tambahan, bekalan tambahan. Bekalan tambahan ini sudah menjadi perkara biasa, berlaku tiap-tiap tahun, tiap-tiap sesi, kan? Dan ada kalanya sekali, ada kalanya 2 kali, dan ini akan menambahkan kita punya defisit. Dan defisit perbelanjaan negara sentiasa negatif. Defisit sentiasa berlaku selama 15 tahun. Jadi ingin saya mengemukakan soalan. Kita tahu bahawa kerajaan bercadang dan mencuba untuk mengurangkan defisit ini. Adakah pernah difikirkan cara-cara yang paling efektif sekali untuk mengurangkan ataupun menghapuskan defisit ini? Saya rasa perlu dikaji secara serius bagaimanakah hendak mencapai itu. Ada kalanya memang bagus defisit, ada kalanya memang perlu surplus. Tapi dalam keadaan sekarang ni mungkin kita fikirkan hal ini. Perkara kedua ialah saya lihat tidak kurang daripada 10 kementerian ditentukan bekalan tambahan yang disebut sebagai tanda atau token. Tanda ini melibatkan ada yang RM10, ada melibatkan RM20, ada RM50, ada RM80. Dua soalan yang timbul di sini ialah, pertama, adakah difikirkan ataupun dibayangkan, kerana tidak ada disebut di sini, berapakah maksimum yang boleh misalnya ditambah bagi token-token itu. Jadi artinya ada tak ceilingnya. Dan soalan kedua ialah adakah nanti akan dibentangkan kepada Parlimen perbelanjaan-perbelanjaan yang bertambah akibat daripada token-token tersebut. Kerana saya percaya bila token, tidak itulah yang dikehendaki, bukan RM10, bukan RM20, bukan RM80, tetapi jauh lebih besar akan dibelanjakan. Sekarang saya pergi pada perkara yang khusus. Pertama sekali ialah maksud B6 dalam pembelanjaan bekalan. Saya ambil pembelanjaan bekalan dulu. B63 menyebutkan sebanyak 8 juta adalah bagi menampung kos operasi dan pentadbiran Eskom. Ada seorang pegawai tinggi polis yang bersara yang dilaporkan dalam akhbar sebagai mengatakan bahawa Eskom ini membuang masa dan membuang duit saja. Saya kurang setuju dengan hal ini. Kerana saya rasa Eskom ini penting bukan saja untuk menjaga keselamatan, terutama sekali apabila telah berlaku misalnya penculikan dan sebagainya, tapi kita harus menjaga sempadan kita, kawasan laut kita. Dan di sini saya rasa kita memerlukan bukan hanya belanja yang sedikit sini, bahkan lebih banyak lagi patutnya perbelanjaan diperuntukkan bagi menjamin keselamatan di pantai, terutama sekali di Sabah. Jadi di sini saya ingin bertanya, adakah akan bertambah nanti peruntukan itu? Pergi kepada B21, ini daripada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Peruntukan sebanyak 20 juta adalah dikehendaki untuk pembiayaan keperluan perbelanjaan insentif hasil tangkapan. Memang kita perlukan insentif untuk menambah tangkapan,
untuk menambahkan bekalan ikan dalam negara ini supaya itu lebih murah barangkali dan tidak bergantung misalnya kepada negara-negara yang di luar yang kita import ikannya. Tapi sehubungan ini saya rasa perlu juga difikirkan masalah ini, iaitu banyak ikan yang ditangkap oleh nelayan-nelayan di sini dijual keluar. Misalnya dijual di negara-negara yang berdekatan dengan kita di sebelah utara dan juga sebelah selatan. Adakah penting bagi kita untuk memastikan bahawa ikan yang ditangkap oleh nelayan-nelayan kita seharusnya dijual di negara ini juga? Tapi ini saya rasa memerlukan satu syarat. Syaratnya, insentifnya ialah mesti harga yang baik dapat ditawarkan kepada mereka. Dan kalau harganya terlalu rendah dibandingkan luar, tentu mereka menghantar keluar. Salah satu sebab misalnya harga ikan murah ialah kerana bila sampai seikan, dia boleh dikatakan sudah dimonopoli pembeliannya oleh orang-orang tengah. Dan kita telah banyak mendengar daripada Menteri hari lalu tentang bagaimana umpamanya orang tengah ini menentukan harga yang murah bagi nelayan-nelayan ini. Jadi saya ingin bertanya, adakah akan dilaksanakan cara-cara untuk memastikan bahawa harga yang baik dapat diperolehi, sama ada dengan penentuan melalui kooperatif ke ataupun agensi-agensi yang lain. Sekarang saya pindah kepada oleh beli laluan tentang, terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua, tentang ikan dijual kepada negara asing. Jadi saya ingin menarik perhatian yang berhormat, nelayan itu bukanlah bodoh sangat. Mestilah mereka pilih harga yang terbaik untuk menjual ikan mereka. Kenapa tidak? Kalau dijual kepada negara lain, apabila mereka boleh dapat untung lebih dan serta mengalihkan wang asing kepada Malaysia, yang serta membangunkan ekonomi negara kita. Itu saja. Apa pandangan YB? Silakan. Terima kasih Yang Bertua. Sebenarnya saya dah kemukakan pandangan saya tadi. Saya mengatakan salah satu sebab dijual di luar ialah harga baik. Itu sebab mesti ada insentif supaya mereka menjual dalam negara, dan insentifnya ialah harga. Jadi kita kooperatif dan agensi boleh dilakukan. Teruskan. Berpindah ke maksud B23 iaitu nombor 5, sebanyak 5.6 juta adalah diperlukan untuk melaksanakan program kerjasama konservasi giant panda. Giant panda sebanyak 2 ekor ni akan dibawa daripada China, dan kalau tak salah saya dibeli ataupun dipinjamkan dengan harga yang agak mahal, 3-4 juta juga. Saya tak pasti apa ni harga yang sebetulnya. Dan kalau kita lihat misalnya bekalan seluruhnya, belanjaan bekalan seluruhnya untuk perbelanjaan bekalan tambahan dan bagi panda ini ialah keseluruhannya 10 juta yang ada dalam bekalan di sini, dalam dokumen di sini. Sebelum daripada ini, saya percaya telah diluluskan sebanyak 25 juta. Jadi kalau 25 juta tambah dengan 10 juta dan tambah pula bagi bayaran untuk panda itu, berarti sudah menjadi 40 juta. Jadi soalan saya ialah, kenapakah perbelanjaan begitu tinggi untuk panda ini? Saya sedar bahawa membeli panda ataupun menunjukkan panda ini akan merapatkan lagi hubungan diplomatik di antara dua negara. Tapi kita nak tahu juga
sama ada bila kita ada tempat pameran panda ini, kita boleh dapat modal balik daripada yang kita belanjakan sebanyak itu. Maksud B27 iaitu 6, 50 juta adalah diperlukan bagi membiayai kos kerja-kerja membaiki kerosakan infrastruktur jalan-jalan rosak akibat banjir Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Saya rasa memang perlulah membaiki jalan yang rosak-rosak ini. Tapi terutama sekali di kawasan-kawasan luar bandar, khususnya di Sabah dan Sarawak, keadaan jalan adalah sangat teruk. Dan kanak-kanak sekolah kadang-kadang kena jalan berbatu-batu sebelum dapat sampai ke sekolahnya. Bertolak dari rumah pagi-pagi. Ini selalu diberitakan dalam akhbar misalnya kan. Jadi saya berharap bahawa pihak kementerian, pihak kerajaan akan menambahkan lagi peruntukan terutama sekali bagi kawasan-kawasan luar bandar, khususnya di Sabah dan Sarawak, untuk membanyakkan kawasan-kawasan, untuk membanyakkan jalan-jalan yang baru selain daripada membaiki jalan-jalan yang sedia ada. Akhir sekali Kementerian Dalam Negeri yang dipertua, saya akan membincangkan Kementerian Dalam Negeri ini pada yang akhir nanti, tapi sebelum itu saya nak pergi dulu kepada perbelanjaan pembangunan, iaitu Kertas Perintah 2A. Daripada P23 sampai P42, kita lihat di situ peruntukan token yang saya sebut tadi, dan saya harap kalau boleh di tiap-tiap kementerian nanti akan disebutkan berapa yang dibelanjakan akhirnya daripada tambahan daripada token ni. P22 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, iaitu sebanyak 72 juta. Saya tidak mahu menyangkal ataupun menentang tambahan di sini, sebab saya rasa Kementerian Luar Bandar ini sebagaimana yang saya tekankan, ataupun Kementerian desa kan, memang perlu mendapatkan tambahan yang seumpama itu. Bahkan saya sentiasa menyatakan peruntukan bagi kawasan luar bandar, golongan miskin, mesti ditambah banyakkan. Mungkin 10 kali ganda daripada ini. Kerana mereka lah yang memerlukan bantuan sepenuh-penuhnya. Dan kita tahu bahawa sebahagian besar daripada mereka adalah orang Melayu dan Bumiputera. Dan kalau kita menambahkan perbelanjaan itu, berartilah kita akan dapat menambahkan lagi, menaikkan lagi taraf hidup mereka. Ya, sekarang Yang Pertua, izinkan saya membincangkan tentang Kementerian Keselamatan tadi. Ini bekalan tambahan diminta bukan saja untuk pembangunan, tetapi juga untuk untuk yang lagi satu itu. Dan antaranya misalnya ialah menambahkan perbelanjaan untuk motosikal, beli motosikal dan sebagainya. Dan juga ada disebutkan sini untuk memperbaiki keadaan tempat tahanan perlindungan. Saya percaya yang di typing dan sebagainya. Memang ada perkara-perkara yang harus ditambah baikkan di sana berdasarkan pengalaman-pengalaman orang tahanan, termasuklah saya kan. Tetapi selain daripada menjadi tahanan politik di tahanan perlindungan, saya pernah juga dimasukkan ke dalam itu
lokap-lokap polis bersama dengan penjenayah-penjenayah selama beberapa hari. Dan keadaan di lokap-lokap tersebut adalah sangat buruk. Umpamanya, pengalaman saya ialah dalam misalnya sel 10 kaki kali 8 kaki, dimasukkan di situ antara 8 hingga 10 orang. Jadi berasak macam sardin. Dan jamban adalah dalam sel itu. Dan kalau nak mandi beramai-ramai di bahagian lapang, bertelanjang. Saya rasa ini boleh menghina manusia dan tentulah bertentangan dengan kehendak agama. Saya berharap bahawa keadaan terutama sekali di sel-sel polis ini dapat diperbaiki. Bukanlah kita nak jadikan dia hotel atau sebagainya kan, tapi sekurang-kurangnya biarlah bersesuaian dengan taraf manusia. Sebab saya pernah misalnya, kalau tak salah sekali dalam tahanan di sel ni bersama-sama dengan saudara Syed Syahir kan, dan dia dapat menjelaskan misalnya apa yang sebenarnya berlaku. Satu lagi yang penghabisan, dan saya harap sangat yang di-Pertua membenarkan saya bercakap tentang ini, ialah berkenaan dengan perlunya pemantauan dalam sel-sel penjara ini. Pemantauan saya tak tahulah macam mana. Adakah dengan adakan CCTV? Kalau CCTV misalnya perlu difikirkan buruk baik ini betul. Kadang-kadang soal privacy dan sebagainya perlu difikirkan juga. Tapi saya harap kajian akan dibuat. Ini ialah kerana sudah berlakunya beberapa kes kematian dalam dan luar sel. Saya telah mengumpulkan beberapa maklumat yang rasmi dan saya nak kemukakan di sini. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 147 orang mati dalam tahanan polis antara bulan Januari 200 hingga bulan Februari 2010. Antara 2000 dan 2010. Hanya 3 tahun kemudian, maklumat yang diterima di Parlimen pada 26 Jun 2013 daripada kerajaan sebagai jawapan kepada soalan MP mengumumkan sebanyak 231 kematian dalam tahanan antara tahunan 2000 hingga 2013. Dan kebanyakan daripada mereka ini adalah orang Melayu. Pada bulan April 2010, seorang bernama Aminur Rashid bin Hamzah, 15 tahun, telah ditembak mati di dalam keretanya di Shah Alam, Selangor. Kemarahan umum terhadap kematian pelajar menyebabkan siasatan kerajaan terhadap peraturan tersedia mengenai kekerasan dan senjata api. Siasatan kerajaan mengakibatkan pindaan kepada peraturan tersedia, tetapi penemuan siasatan tidak pernah diumumkan. Jadi berkaitan dengan ini, saya ingin juga menambah bahawa Kementerian Dalam Negeri menubuhkan panel khas berhubungan dengan Aminur Rashid ni, menubuhkan panel khas yang diketuai oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri, iaitu waktu itu Abu Smail Yusof yang bekas yang berhormat, untuk membuat siasatan. Pada 15 September, Mahkamah Session Shah Alam menjatuhkan hukuman 5 tahun ke atas Korporal Jenain Subi atas kesalahan menyebabkan kematian Abdul Rashid Hamzah. Setelah diyakinkan bahawa pendakwaan telah berjaya membuktikan di luar keraguan munasabah bahawa peluru yang menyebabkan kematian pelajar sekolah itu merupakan salah satu daripada 21 peluru yang ditembak oleh Jenain. Kemudian satu kes lagi ialah melibatkan Muhammad Syamil Hafiz
Ini di luar belum dalam lokap tidak, ini di luar lokap. Muhammad Syamil Syafi'i umur 15 tahun, Muhammad Hairul Nizam Tuan 20 tahun, Muhammad Hanafi Omar 22 tahun, di Glenmarie Shah Alam pada 13 November 2010. Polis menembak dan membunuh Muhammad Syamil Hafiz 15 tahun. Mereka ketiga-tiga ini, polis mendakwa bahawa ketiga-tiga mereka merompak stesen minyak dan mereka kemudian menyerang polis dengan parang, memaksa polis untuk menembak mereka. Ketiga-tiga mereka mengalami luka kena tembak di dahi dan dada. Laporan post-mortem Syafi'i mendapati sisa serbuk letupan di bajunya dan membuat kesimpulan bahawa peluru memasuki badannya pada sudut trajektori 45 darjah, mencadangkan beliau telah ditembak pada jarak dekat dan tidak pada jarak jauh seperti yang diterangkan oleh pihak polis. Jadi ini di luar daripada lokap. Banyak juga misalnya yang dalam lokap. Saya banyak contoh. Saya nak baca satu je. Ya, Muhammad, ada masa ringkas lagi untuk tamatkan, Muhammad. Ya, saya minta kemukakan satu contoh lagi sebab semua contoh ini nanti saya akan serahkan pada Yang di-Pertua. Yang di-Pertua hendakkan documentary proof tentang hal-hal yang saya sebutkan dulu. Yang akhir sekali ialah Kugan Anantan, umur 20 tahun, Subang Jaya, Selangor. Pada 20 Januari 2009, Kugan Anantan mati tidak lama selepas dipukul dengan teruk di Balai Polis Taipan, Subang Jaya. Otopsi pertama memutuskan bahawa Kugan telah mati disebabkan edema pulmonari ataupun berlendir dalam paru-paru. Kesimpulan ini dipertikaikan oleh postmortem kedua yang mendapati bahawa kematian Kugan disebabkan oleh kegagalan buah ginjal akut atau buah pinggang, disebabkan trauma pukulan benda tumpul ke atas otot skeletal. Walaupun 12 pegawai polis digantung kerana memukul Kugan hingga mati dalam tahanan polis, pada bulan Januari 2009 hanya seorang pegawai konstable polis iaitu Navindran Vivekanandan dibicarakan dan didapati bersalah. Yang bertua, saya kemukakan contoh-contoh ini pertama sekali sebab saya katakan terpaksa dibaiki keadaan di penjara dan di luar. Di luar kadang-kadang kita tak mahulah pihak polis ni dianggap suka-suka saja menembak orang kan. Jadi bukan jadi anggapan saya katakan. Dan untuk mengatasi anggapan ni kita harus latih pegawai-pegawai polis dari segi undang-undang, dari segi etika, dari segi kemanusiaan, apakah yang boleh dan tak boleh dilakukan. Dan ini memerlukan perbelanjaan. Dan itu sebab saya kaitkan dengan bekalan perbelanjaan. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Sekarang saya persilakan Yang Muhammad Tok Puan Haji Zaitun. Kita had masa tak lebih pada 30 minit, Ya Muhammad. Kalau lagi ringkas lagi baik. Kerana kita ada 4 rang undang-undang lagi yang penting. Silakan, Ya Muhammad. Terima kasih, Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Yang Tua, terima kasih kerana diberikan kesempatan untuk saya turut serta dalam pembahasan Akta Rang Undang-Undang Pembekalan Tambahan 2013-2014. Tan Sri Yang Tua, kerana kerajaan telah mengemukakan perbekalan tambahan sebanyak RM2.3 bilion daripada kumpulan wang disatukan bagi perbelanjaan tambahan bagi perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan kepada Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perkhidmatan Awam, peruntukan kepada kumpulan wang terkanun dan kementerian-kementerian lain. Tan Sri Yang Tua, pertamanya saya ingin menyentuh butiran B7 Jabatan Perkhidmatan Awam yang memohon peruntukan tambahan sebanyak RM55,600,000 bagi tujuan untuk menampung pembayaran rawatan perubatan pesara awam Persekutuan dan Angkatan Tentera Malaysia
ATM. Saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan yang sentiasa prihatin kepada pesara penjawat awam dan Angkatan Tentera Malaysia ATM yang telah berkhidmat dan menyumbang bakti kepada negara. Saya juga ingin mencadangkan agar kemudahan rawatan perubatan kepada penjawat awam dan anggota ATM ini dapat dipanjangkan kepada bekas penjawat awam berjawatan kontrak yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun dan anggota ATM yang berhenti sebelum 21 tahun berkhidmat bagi memastikan jaringan sosial yang berterusan. Keduanya Tan Sri, saya ingin menyentuh berhubung dengan maksud B13 Kementerian Luar Negeri berhubung dengan peruntukan 030100 politik dan keselamatan pelbagai dan pelucutan senjata berjumlah RM4.9 juta dan peruntukan 030400 hal ehwal Islam pelbagai hala sebanyak RM23.1 juta. Saya ingin mendapatkan penjelasan Tan Sri yang selanjutnya daripada kerajaan khususnya Kementerian Luar Negara berhubung dengan kedua-dua perbelanjaan ini. Saya dapati dari penjelasan memorandum perbendaharaan yang menyatakan peruntukan tambahan berjumlah RM28.1 juta ini adalah bagi membiayai kos operasi Kementerian Luar Negara. Saya ingin mendapatkan penjelasan sejauh manakah peruntukan tambahan bagi hal ehwal Islam pelbagai hala ini dapat dimanfaatkan kepada hubungan negara ini dengan negara-negara Islam lain. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan sejauh manakah pendirian Malaysia sebagai negara pertubuhan Islam OIC terhadap keadaan dan situasi yang sedang berlaku di Palestin, Syria dan Mesir. Tan Sri Yang Tua, konflik di Syria yang bermula Mac 2011 lalu dengan tunjuk perasaan awam iaitu sebahagian daripada kebangkitan Arab Spring yang meluas dan merebak kepada pemberontakan di seluruh negara dan seterusnya telah mencetuskan perang saudara pada 2012. Konflik di